Antara paparan menarik hari ini, jangan kata saya tak ingatkan. UMNO Negeri Sembilan minta tukar kerusi, tempatkan calon potensi Menteri Besar. Sanusi dakwa ada gerakan pecat dari Majlis Kewangan Negara. Tanah Rizab Melayu Selangor meningkat selepas PAS tiada dalam kerajaan. RM1 juta yang dikeluarkan daripada akaun Angkatan Bersatu Anak Muda merupakan bantuan untuk COVID-19, Ramadan, sumbangan Hari Raya dan kebajikan lain. Bekas Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Said Abdul Rahman dan bekas Penolong Bendahari Armada Bersatu Rafiq Hakim Razali didakwa bertindak demikian demi kepentingan sayap parti itu dan tanggungjawab mengikut perlembagaan parti. Peguamnya Gobind Singh Dio yang mewakili ahli Parlimen Muar itu berkata demikian ketika prosiding hujahan di akhir kes pembelaan di hadapan Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid. Katanya apabila RM1 juta dikeluarkan pada 6 Mac 2020, terdapat sejumlah RM1.8 juta tersedia dalam akaun itu, antara lain memenuhi tujuan dan objektifnya. Pada masa itu, negara dilanda penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan kesusahan teruk kepada rakyat seawal Januari 2020. Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020. PKP membawa kepada perintah berkurung yang memberi kesan kepada kehidupan orang ramai dari segi kesihatan dan ekonomi. Pada 22 Februari lalu, Syed Saddiq mula membela diri atas 4 pertuduhan, termasuk bersubahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dana RM1 juta dan melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu selepas diperintahkan mahkamah pada 28 Oktober tahun lalu. Antara saksi yang dipanggil memberikan keterangan bagi pihak ahli Parlimen Muar itu adalah bekas pegawai khasnya Muhammad Amsyar Aziz dan Siti Nurul Hidayah, selain bekas Ketua Penerangan Armada Ulia Akamah Husamuddin. Pada 27 September tahun lalu, pendakwaan menutup kesnya selepas 30 saksi termasuk ibu bapa Syed Saddiq selesai memberi keterangan dalam perbicaraan bermula 21 Jun tahun sama. Gobind berkata tiada beban diletakkan kepada Syed Saddiq untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebaliknya, pendakwaan yang perlu menanggung perkara itu dengan membuktikan kes tertuduh melampaui keraguan munasabah sepanjang perbicaraan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi yang dihadapinya. Peguam Hamidi Muhammad Noh yang mewakili Ahmad Zahid memohon Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira yang kini Hakim Mahkamah Rayuan untuk menangguhkan prosiding hari ini sementara menunggu keputusan Peguam Negara Idris Harun. Katanya, pendakwaan telah menjawab mereka tidak mempunyai bantahan untuk menangguhkan perbicaraan bagi pihak mereka, memandangkan representasi itu mempunyai 200 halaman dan mereka memerlukan masa untuk mempertimbangkannya. Ahmad Zaid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berdepan 47 pertuduhan, iaitu 12 bagi pecah amanah, 8 berhubung rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik YAB. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub berkata dia mendapat arahan daripada Idrus untuk tidak membantah permohonan penangguhan perbicaraan kes itu. Hamidi turut berkata pihaknya memohon perbicaraan selama 16 hari iaitu pada April hingga Julai. Hakim menetapkan pada 1 Ogos ini bagi menyambung perbicaraan atau bagi pihak-pihak memaklumkan perkembangan lanjut berhubung keputusan representasi. Ahmad Zahid selesai membela diri terhadap 47 pertuduhan. Perbicaraan seterusnya akan bersambung dengan prosiding soal balas bekas pegawai tugas-tugas khas Ahmad Zahid, Datuk Muhammad Kamal Abdullah. Ahli Parlimen Pasir Gudang mendakwa Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berdepan malapetaka besar sekiranya kes Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat pengampunan diraja dan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula digugurkan semua pertuduhannya. Imej baik Kerajaan Madani juga akan tercalar dan tercemar. Hasan Abdul Karim mendakwa 2 kes berprofil tinggi tersebut akan memberi kesan terhadap kerajaan dan Perdana Menteri perlu diingatkan berkenaan perkara tersebut. Katanya gabungan politik Pakatan Harapan dan Parti Keadilan Rakyat akan ditolak oleh rakyat dalam 6 pilihan raya negeri tidak lama lagi. PH dan PKR seterusnya akan dinyahkan oleh rakyat dalam pilihan raya akan datang.
Kesudahannya, PH dan PKR akan rebah dan tersungkur bersama-sama Barisan Nasional dan UMNO jika Najib Razak dan Zahid Hamidi bebas dan lepas dengan begitu mudah sekali. Jika itu berlaku, jangan kata saya tak ingatkan. Najib Razak kini memohon dibebaskan dari hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Melalui pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong, permohonan pengampunan telah difailkan pada bulan Ogos tahun lalu. Sementara itu, Zahid Hamidi memohon 47 pertuduhan kes rasuah, salah guna kuasa dan pelupusan wang haram digugurkan oleh Peguam Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur dalam usaha membersihkan Malaysia dan menyelamatkan bangsa daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar berkata beliau mengarahkan agensi kerajaan supaya menyelamatkan negara daripada pemimpin-pemimpin yang menggayakan diri dengan merompak harta kekayaan negeri. Katanya, itu tekad saya. Senang susah saya hadapi. Kalau nak jatuhkan kerana saya lawan rasuah, silakan. Tetapi saya tidak akan bertolak ansur daripada bersihkan negara ini dan selamatkan bangsa kita dan negara kita daripada tindakan orang yang merompak kekayaan negara. Dan ini termasuk pimpinan yang ada dalam kerajaan, baik menteri dalam kalangan kerajaan negeri. Ambil tindakan kepada siapa sahaja yang melakukan rasuah, terutama setelah kita bagi amaran, dia buat juga lagi. UMNO Negeri Sembilan memohon pertukaran beberapa kerusi dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Setiausaha UMNO Negeri Sembilan, Mustafa Salim berkata, pertukaran kerusi tertentu itu khususnya membabitkan calon yang berpotensi sebagai menteri besar daripada parti itu. Katanya ada permohonan penambahan kerusi daripada UMNO untuk kerusi-kerusi tertentu dan ada juga dalam perbincangan itu pertukaran kerusi mungkin akan berlaku. Maksudnya kerusi Kelawang sekarang ini dimenangi amanah. Mungkin Kelawang diminta oleh UMNO dan tukar dengan kerusi lain yang mungkin juga kerusi UMNO. Pertukaran kerusi untuk orang tertentu difahamkan bertanding untuk menjadi menteri besar dan sebagainya. Mustafa bagaimanapun tidak mendedahkan jumlah kerusi tambahan yang diminta oleh UMNO. Pada 7 April lalu, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Aminuddin Harun berkata, permintaan UMNO Negeri Sembilan supaya diberikan tambahan kerusi Dewan Undangan Negeri dalam PRN akan dibincangkan di peringkat PH negeri itu. Keputusan seterusnya akan dibuat Majlis Presiden PH yang dijangka mengambil masa sebulan lagi. Sementara itu, Pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin Alias menjelaskan perkara itu masih lagi dalam proses perbincangan dan belum dimuktamadkan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno mendakwa terdapat gerakan untuk menyingkirkannya sebagai wakil negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Sanusi berkata gerakan itu cuba menggantikannya dengan Setiausaha Kerajaan Kedah Nurhizan Ghazali. Dia bagaimanapun tidak memberikan sebarang bukti atas dakwaannya. Katanya, saya bercakap sebelum benda ini berlaku dan saya tidak boleh biarkan perkara seperti ini berlaku. Kalau orang minta bukti, memanglah tiada sebab gerakan ini belum menjadi realiti. Di bawah perkara 108 Perlembagaan Persekutuan, Majlis Kewangan Negara akan memutuskan pembayaran persekutuan kepada negeri. Majlis itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan ahlinya terdiri daripada seorang wakil dari setiap negeri, dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertuan Negeri. Sanusi mendakwa bahawa komplot untuk menggugurkannya daripada Majlis Kewangan Negara adalah hasil daripada kritikan berterusannya terhadap Kerajaan Persekutuan. Dia mendakwa gerakan itu sedang melobi Sultan Kedah. Datuk Seri Amiruddin Syarif membidas kenyataan Pesuruhjaya PAS Selangor Dr. Ahmad Yunus Hairi bahawa jumlah tanah rizab Melayu di negeri Selangor turun mendadak berbanding ketika parti itu bersama Pakatan Rakyat. Menteri Besar berkata kenyataan Wakil Rakyat Si Kijang itu sebagai satu dakwaan yang dangkal. Beliau menjelaskan fakta sebenarnya ialah keluasan tanah rizab Melayu di Selangor meningkat sebanyak 343.21 hektar dari tahun 2018 kepada 2022. Pada tahun 2018, jumlah keluasan tanah rizab Melayu di Selangor adalah 162,162.04 hektar dan ia meningkat kepada 162,505.25 hektar pada 2022. Katanya jumlah tanah rizab Melayu di Selangor meningkat setelah PAS tiada dalam kerajaan. Beliau mengulas laporan sebuah portal berita yang memetik kenyataan Dr. Ahmad Yunus yang mendakwa berdasarkan isu data rizab tanah Melayu setakat 30 November 2022 mendapati ia turun sebanyak 3,200 hektar pada 2019 hingga 2021. Katanya PAS telah memerintah negeri Selangor melalui Pakatan Rakyat pada tahun 2008
Sejak itu, Rizab Tanah Melayu mencatatkan peningkatan yang ketara sebanyak lebih 30,000 hektar. Namun, jumlah Rizab Tanah Melayu mula menurun secara mendadak daripada tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 3,200 hektar. Ahmad Yunus memberikan kenyataan tersebut berdasarkan kepada kenyataan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, yang berkata rizab tanah di beberapa negeri mengalami penurunan. PAS berada dalam Kerajaan Pakatan Rakyat pada tahun 2008 di bawah pentadbiran Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim sebelum keluar pada tahun 2015. Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.